Salam sejahtera, saya Florence Sendi Anak Nandong akan membentangkan mengenai satu tajuk iaitu cabaran dan transformasi pendidikan tinggi di Malaysia pada era pandemik COVID-19. Pada penghujung tahun 2019, seluruh dunia telah dikejutkan dengan penularan COVID-19. Kesan daripada penularan ini, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP pada Mac 2020. Kesan daripada penularan virus ini dan juga pelaksanaan PKP pelbagai sektor dan bidang telah terjejas. Dan ini termasuklah pendidikan tinggi di Malaysia. Salah satu inisiatif di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah pendidikan tinggi adalah menyasarkan peningkatan enrolment sebanyak 53% menjelang tahun 2020. Dan di bawah pelan pendidikan ini, beberapa anjakan telah digariskan bagi memperkasakan lagi pendidikan tinggi. Iaitu yang pertama ialah graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang. Kedua, kecemerlangan bakat. Tiga, menghayati pembelajaran sepanjang hayat. Empat, graduan TVET berkualiti. 5. Kemampanan kewangan. 6. Pemantapan tablik urus. 7. Ekosistem inovasi. 8. Keunggulan global. Dan 9. Pembelajaran dalam talian tahap global. Dan yang terakhir, yang ke-10, anjakan yang ke-10 ialah transformasi penyampaian pendidikan tinggi. Apabila PKP ini dilaksanakan, institusi-institusi pendidikan daripada pelbagai tahap terpaksa ditutup. Jadi, para pensyarah dan pelajar perlu mencari cara untuk memastikan kelangsungan pembelajaran yang sedang berlaku. Dan kebanyakan mereka ini telah memilih untuk melaksanakan pembelajaran teradun. Di pembelajaran teradun ini disentuh di dalam anjakan yang ke-9 ini, iaitu pembelajaran dalam talian tahap global. Apabila institusi pendidikan terpaksa ditutup, pensyarah dan pelajar terpaksa bergantung sepenuhnya kepada pembelajaran atas talian. Apabila menyentuh mengenai pembelajaran atas talian ini, salah satu elemen utama yang perlu diambil berat adalah dari segi akses internet. Adakah para pelajar ini dapat mengakses internet untuk memastikan mereka dapat mengikuti sesi pembelajaran yang berlaku dan berinteraksi dengan pensyarah mereka? Suatu tinjauan yang dijalankan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mendapati terdapat peningkatan pengguna internet dari 87.4% pada tahun 2018 kepada 88.7% pada tahun 2020. Di sini kita dapat lihat bahawa dalam tempoh 3 tahun, semakin ramai rakyat Malaysia yang menggunakan internet. Walau bagaimanapun, dalam tinjauan yang sama ini, mereka mendapati bahawa berlakunya penurunan bagi tujuan pembelajaran. Pengguna internet ini bagi tujuan pembelajaran daripada 60.2% pada tahun 2018 kepada 29.7% pada tahun 2020. Jika kita lihat situasi semasa, iaitu kita sistem pendidikan tinggi ini pada masa sekarang adalah bergantung sepenuhnya kepada pengguna internet. Walau bagaimanapun, bagi tujuan pembelajaran, berlakunya penurunan pengguna internet tersebut. Dan salah satu perkara yang menjadi kekangan kepada akses internet ini adalah salah satunya adalah dari segi masalah capaian. Kelajuan internet di negara-negara membangun seperti Malaysia hanya mampu mencapai kelajuan data 10 megabyte secara purata, 10 Mbps secara purata. Apabila sistem pendidikan tinggi ini terpaksa beralih kepada pembelajaran atas talian, mereka terpaksa berebut dengan institusi
pendidikan yang lain seperti mereka yang berada di sekolah rendah, sekolah menengah dan berebut-rebut untuk menggunakan internet ini. Apabila permintaan terhadap internet ini semakin meningkat, maka kelajuan internet di seluruh negara ini tidak mampu menampung permintaan yang ramai ini, dan ini secara tidak langsung telah mengakibatkan para pelajar kita terutamanya yang berada di pendidikan tinggi ini menghadapi masalah untuk mengakses bahan pembelajaran dan mengikuti sesi kuliah. Dan suatu kajian yang dijalankan oleh Abdul Hamid dan Hamzah pada tahun 2021 ini mendapati 41.5% daripada pelajar menghadapi kekangan dari segi akses yang sama. Kajian yang sama juga turut dijalankan oleh Chung Subramanian dan Das pada tahun sebelumnya, pada tahun 2020, mendapati pelajar ini menyatakan bahawa 60% daripada mereka menyatakan bahawa capaian internet ini merupakan salah satu cabaran utama yang mereka hadapi semasa pembelajaran di era pandemik ini. Cabaran yang kedua pula adalah dari segi pemilikan gadget. Apabila kita menyentuh mengenai pembelajaran atas talian, penggunaan internet, sudah semestinya para pelajar ini memerlukan peranti untuk mengakses bahan pembelajaran dan mengikuti sesi pembelajaran atas talian ini. Kajian yang dijalankan oleh SKMM mendapati 98.7% masyarakat Malaysia menggunakan telefon pintar sebagai peranti utama untuk mengakses internet, diikuti oleh komputer riba sebanyak 36.7% dan 16.2% menggunakan PC desktop. Di peringkat pendidikan tinggi, pemilikan gadget ini terutamanya pemilikan telefon pintar dilihat sebagai item asas bagi pelajar ini supaya mereka dapat mengakses sesi pembelajaran tersebut. Ini adalah kerana apabila berlakunya ketiadaan gadget ini untuk mereka mengikuti sesi pembelajaran, mereka akan menjadi ketinggalan. Ini adalah kerana jika sebelum ini sesi pembelajaran boleh berlaku secara bersemuka, mereka boleh berinteraksi dengan pensyarah, boleh berinteraksi dengan rakan-rakan untuk melakukan perbincangan secara bersemuka di dalam bilik kuliah yang sama. Tetapi apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, mereka terpaksa bergantung sepenuhnya kepada peranti mereka ini untuk membantu mereka supaya dapat mengikuti perbincangan secara alam maya. Dan pemilikan gadget ini merupakan suatu cabaran terutamanya bagi pelajar yang terdiri daripada golongan B40 dan mereka yang terdiri daripada adik-beradik yang ramai kerana mereka terpaksa berkongsi peranti dan bergilir-gilir menggunakan peranti ini. Jadi, pemilikan gadget ini dilihat sebagai salah satu cabaran yang amat besar dalam mengikuti sesi pembelajaran pada era pandemik ini. Meskipun pada sebelum ini, para pelajar mungkin telah didedahkan dengan pembelajaran teradun mana mereka perlu mengakses learning management system, iaitu sistem pengurusan pembelajaran di universiti masing-masing. Namun apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, mereka perlu bergantung sepenuhnya kepada bahan yang diberikan di LMS ini dan mereka hanya dapat berbincang dengan pensyarah mereka secara maya ataupun secara persidangan video. Jadi di sini peranti ini amat memainkan peranan yang amat penting bagi mereka supaya memastikan proses pembelajaran itu terus berlangsung. Cabaran-cabaran yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang berlaku, proses pembelajaran atas talian yang berlaku pada era pandemik ini tidak semestinya membawa kepada impak yang negatif saja. Terdapat juga impak
positif yang dibawa, terutamanya dari segi pendigitalan pembelajaran. Seperti yang saya nyatakan pada awal tadi, di mana salah satu anjakan yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah pendidikan tinggi adalah untuk memastikan pembelajaran atas talian ini berlaku pada skala global. Jadi di sini, jika sebelum ini institusi-institusi pendidikan tinggi menggunakan platform learning management system atau sistem pengurusan pembelajaran ini sebagai pelengkap ataupun sokongan kepada pembelajaran yang berlangsung di Dewan Kuliah, di sekarang ini mereka terpaksa bergantung sepenuhnya kepada sistem pengurusan pembelajaran ini, dan ianya bukan hanya sebagai pelengkap tetapi ianya sebagai salah satu medium utama sesi penyampaian pembelajaran. Dan kajian yang dijalankan oleh MB et al. Pada tahun 2019 mengenai pembelajaran teradun ini, mereka mendapati sebelum ini para pelajar memang cenderung untuk menggunakan mod pembelajaran teradun, dan 84.7% responden berpendapat sistem pengurusan pembelajaran ini mampu untuk memberi manfaat dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Ini adalah kajian yang dijalankan oleh Murusu dan Mat Yamin pada tahun 2008. Kajian yang dijalankan ke atas pelajar tahun pertama dan juga pelajar tahun akhir mendapati pelajar yang berada di tahun akhir ini mereka lebih bijak dalam mengurus pembelajaran mereka apabila sesi pembelajaran ini terpaksa bergantung sepenuhnya kepada pembelajaran digital. Dan bagi pelajar yang berada pada tahun pertama ini, mereka menghadapi sedikit masalah, menghadapi beberapa cabaran. Ini adalah kerana mereka sebelum ini belum pernah didedahkan dengan pembelajaran teradun ataupun pembelajaran menggunakan sistem digital ini. Jadi apabila sistem pembelajaran di pendidikan tinggi ini beralih kepada sistem pendigitalan pembelajaran ini, di mana berlakunya transformasi dari segi budaya pembelajaran yang sebelum ini lebih kepada media cetak, lebih kepada interaksi bersemuka. Jadi apabila berlakunya pendigitalan pembelajaran ini, hal ini telah memangkin sistem pendidikan tinggi ini untuk mencapai anjakan yang ke-9 ini, mempercepatkan lagi proses pendigitalan pembelajaran yang berlaku. Secara keseluruhannya, perubahan yang berlaku dalam sistem pengajian tinggi di Malaysia ini merupakan suatu proses yang dinamik. Jadi, sistem pendidikan pengajian tinggi ini sentiasa berubah seiring dengan situasi semasa. Jika pada sekarang ini kita menghadapi sedang bertarung dengan pandemik COVID-19 ini, jadi sistem pendidikan ini perlu hendaklah disesuaikan dengan situasi semasa di mana kita mengalami transformasi dari segi budaya pembelajaran, di mana berlakunya transisi daripada dewan kuliah kepada ruang digital. Jadi proses yang berlaku ini dia adalah dinamik dan tidak berhenti di situ sahaja. Pandemik COVID-19 ini juga yang telah melanda dunia global ini menjadi pemangkin kepada proses transformasi yang berlaku dan secara tidak langsung mempercepatkan lagi tindak balas terhadap perubahan yang dibawa dan khususnya dalam usaha ke arah pendigitalan pembelajaran di peringkat pengajian tinggi di Malaysia ini. Selain daripada itu, cabaran yang dihadapi semasa proses pembelajaran atas talian ataupun pembelajaran digital ini, utamanya dari segi akses internet, pemilikan gadget dan kesediaan pelajar ini hendaklah dikaji dengan lebih mendalam di masa akan datang agar isu yang dihadapi ini menjadi ruang untuk menambahbaikan, untuk menambah baik sistem pendidikan pengajian tinggi yang sedia ada. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.